Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga pendengar podcast Kongsi Terang. Welcome back. Alhamdulillah 2024 kita dah jalan beberapa episod. Ya, betul. Untuk episod ni, episod kita lah. So apa kita nak borak-borak ni? Saya baru tengok kat Netflix. Cerita dia lupa nama cerita dia apa. Tapi Nora Danish, dia ada Nora Danish. Betul dia ada Ashraf Muslim. Okay, saya cerita sikit lah sinopsis kat sini. Sebelum masuk dekat isu tu. Okay guys, seperti biasa, you guys yang baru dengar dan juga menonton podcast Kongsi Terang ni, please subscribe lah our YouTube channel Sufi House, like, share, bagikan komen, tekan bell notification untuk dapatkan video-video yang terbaru. Dan seperti biasa, kita ada juga di social media, Afiq, betul? Kat mana? Betul. Instagram, dekat TikTok, Twitter X ataupun Twitter. Twitter X Susah kan Twitter, dah tukar X ni, nak sebut X orang dah mengarut lah tu. macam familiar kan. Orang dah biasa sebut Twitter. Orang tak sebut X. Orang tak sebut X. Dia move on lah terus. Payah kan. Okay guys, so seperti biasa boleh follow kita punya semua channel social media untuk dapatkan perkembangan dan juga info-info menarik daripada guest untuk setiap episod. Apa tadi guys? Isu tadi. Oh ni tajuk, baru teringat nama tajuk cerita tu adalah dia dekat Netflix. Netflix ni dia suka, kalau tajuk tu bahasa Melayu, dia akan jadikan bahasa Inggeris tau. Contohnya zombie apa, kampung pisang kan. Nanti dia Banana Village lah. So tajuk dia Not a Angel's Love kot, something like that lah. So cerita dia lebih kurang macam ni. Kita sebut nama pelakon je lah. Nora Danish ni bercinta dengan Ashraf Muslim, tapi family tak restu lah. Jadi dia orang berpisah. Lepas tu Nora Danish ni dia nak tenangkan diri kot. Jadi dia pergi umrah, dia pergi ke Mekah lah. So masa kat Mekah dia jumpa satu jejaka daripada Indonesia. Dan orang Indonesia ni memang ikhlas mencintai Nora Danish ini. Dia memang pelakon Indonesia lah. Dia memang pelakon Indonesia. So apa yang nak jadikan cerita dia macam ni. Selepas dia dah mengenali dan sebagainya, dia orang balik ke kampung dekat Terengganu. Nora Danish ni dia jadi macam serba salah lah. Sebab yang Indonesia ni, orang yang dia tengah kenal ni datang. Lepas tu yang Ashraf Muslim datang sebab nak dapatkan balik cinta sejati dia lah. Dia pergi kahwin dekat Thailand. Sebab tu cerita dia dekat Terengganu, macam dekat lah dengan Golok. Dia ada information dan sebagainya. Dia kahwin kat Golok lah. Tapi waktu tu dekat Thailand dia ada peperangan. Jadi dia tak berani nak masuk ke Thailand lah. Jadi dia panggil Tok Kadi Thailand tu dekat Golok tu, masuk dekat bahagian Kelantan macam tu lah. So dia nikah kat situ. Okay, so dia dah nikah sehari, dia bermalam lah. Maksudnya dia dah ada malam pertama lah, dia dah bersama lah kiranya. So hari yang kedua ni baru dia balik ke KL. Nak jadikan cerita, lepas dia balik daripada bernikah ni, hari yang kedua dia balik ni kan, dia balik je kat rumah. Nora Danish ni duduk dengan nenek dia. Keluarga yang dekat Indonesia tu merisik Nora Danish. Nenek dia terima. Ashraf Muslim introduce dekat kakak dia. Kakak dia tak suka. So akak dia pergi cari information dekat ustaz-ustaz lah. Dia tanya sah ke perkahwinan ni. Okay, so ustaz tu cakap perkahwinan ini tidak sah atas sebab Tok Kadi tu dia tak bertauliah. Dia bertauliah kalau perkahwinan itu berlaku dekat Golok. Sebab dia bertauliah dekat kawasan dia lah. Ni dia bawa ke Malaysia, luar kawasan lah. Ya, luar kawasan. So perkahwinan tu tak sah. Tapi keadaan tu Nora Danish sahaja yang tahu perkahwinan itu tidak sah. Ashraf Muslim dia beranggapan perkahwinan dia sah lah. So adalah berlaku konflik apa semua. Lepas tu bila dia cakap perkahwinan kita ni tak sah lah. So Ashraf macam okay, dia nak pergi cari ni lah kan, cari jawapan lah. So tapi Nora Danish pergi kahwin dengan Indonesia tu. Nak jadikan lagi konflik, masa dia kahwin tu Nora Danish dah mengandung. Dengan Ashraf Muslim tu. Ashraf Muslim datang ke Indonesia dan bagi tahulah, dia kata dekat Nora Danish, perkahwinan kita yang tak sah itu engkau kena edah 3 bulan. Sebab kita dah bersama. Tapi engkau pergi bantai kahwin. Wah, Syah tahu lah. Dia dah tanya ustaz semua lah. So kau pergi bantai kahwin. So dia tak nak engkau maksudnya perkahwinan kau dengan orang Indonesia ni memang tak sah sebab kau dah mengandung. So dia yakin yang kau mengandung ni adalah anak Ashraf Muslim tu lah. So aku tak nak kau masih lagi dalam dosa besar. So jom ikut aku pergi balik Malaysia. So
betul korang kena tengok cerita tu sampai habis lah. Tapi itulah isu dia yang dia bawa tu macam rare gila lah isu benda macam ni. Dan jangan buat main lah bab-bab macam ni kan. Tapi tak mustahil benda tu reality, banyak berlaku. Dan cerita tu memang dia cakap inspirasi from the true story. Dan membuatkan kita buka mata lah. Okay, benda-benda macam ni tak boleh nak buat main lah. Tu introduction untuk episod kali ni lah. Tapi kalau betul-betul inspirasi daripada true story, memang banyak sebenarnya berlaku. Is reality dalam apa reality yang berlaku, especially kita kat Malaysia lah. Banyak. Sebab kita tak tahu sangat kan. Tak ambil tahu. Melibatkan apa tu, ramailah. Kadang artisnya ada juga kan. So apa pandang Ustaz? Kau jangan Ustaz. Aku bukan selayaknya nak komen. Bila kita dengar cerita-cerita reality story macam ni yang berkaitan dengan agama, macam sesuai tak untuk diwawakan di kat Netflix untuk buat filem ke apa ke? Aku rasa tak ada masalah. Tapi common lah untuk orang Malaysia, untuk orang Malaysia buat filem kan, ataupun story ke apa, drama ke apa kan, dia terlampau banyak sangat negatif dia. Dia akan contoh dalam filem tu, contohlah filem tu 2 jam kan, 1 jam setengah semua negatif. Buat salah lah, buat ni, ending dia baru dia ada plot twist dia kan. Ada solution dia lah. Ada solution dia. Tapi itulah, aku rasa kena tunjukkan banyak lagi positif side. Lepas tu sekian. Boleh je buat, of course lah, I don't know, kita tak pernah try lagi. Mungkin diorang rasa cerita tu tak berapa nak dramatik, tak boleh nak plot twist, tak jadi konflik lah. Kalau benda tu jadi macam kau jangan nak nikah nanti kan kau kena edah dulu something like that kan. Kalau ni letak konflik baru syok cerita tu. That's why pentingnya ilmu agama macam ni lah, especially bab kahwinan. That's why adanya kursus kahwin. Khusus kahwin seawal kita belajar di college. Betul. Kadang lepas SPM pun umur 18 dah ada kursus. Dulu ambil kursus kahwin tahun bila? Lama 2000. Time study lah. Time study. Memang banyak-banyak college sekarang ni memang dah disediakan, dah provide. Tapi sorry to say lah, aku rasa kita semua pernah pergi kursus kahwin. Dan kursus kahwin dia macam biasa-biasa je kan. Biasa-biasa. Macam tak bagi tahu sangat kan? Selebihnya kena tambah ilmu kat luar lah. Betul. Sebab penting benda ni, kita tak boleh pendidikan luar buku teks. Wallahualam. Betul. Dulu masa ambil kursus kahwin, masa tu belajar universiti lah. Masa zaman-zaman tu kan, dah tergejal nak kahwin kat tak ada. Kita macam ambil lesen lah kan. Kita ambil awal kan. Selagi boleh kita ambil awal kan. So masa belajar tu, diorang cakap, masa ingat lagi, diorang cakap, okay, dulu dia akan datang je buat exam dulu pasal pengetahuan kau berkaitan dengan perkahwinan. Buat exam dulu, masuk kursus, lepas kursus baru ambil ujian lagi. So baru nak tengok ada perbezaan tak. Kalau ada capai satu-satu markah ni, baru lulus dapat sijil untuk kahwin. So kita tanyalah orang-orang dulu, tanya mak kita apa semua kan, tak ada, sama sama je macam kita punya kursus kahwin. Wallahualam lah. Masa PKP lagi lah, rasanya online je kot. Online betul. Lagi lah. So sebenarnya nak kita kena cari ilmu tu sendiri lah. Sebab dalam cerita tu si Nora Dennis tu memang watak dia agak macam mana cakap macam dia kalau kita kaji watak tu sendirilah, dia dah tak ada mak ayah. Mak ayah dia bercerai, mak dia dah meninggal, ayah dia tak nak ambil tahu pasal dia, sebab tu dia duduk dengan nenek dia. So dia macam lepas tu dia duduk kampung, dekat Terengganu tu duduk kampung. So dia nak menunjukkan yang karakter Nora Danish ni sangat-sangatlah daif. Lepas tu bila dah berlaku something tu, dia tak bagi tahu. Sebab dan bukanlah tak bagi tahu dan tak mencari jawapan, masa yang berlaku pun sangat pack. Sebab macam kan dia ikut, dia ingatkan macam baik masa dia nak kahwin tu, ada kalau siapa yang follow cerita ni kan, masa dia nak kahwin tu, Tok Kadi tu tanya Meh IC kata kan. Betul, Ashraf Sinclair pula, Ashraf Muslim dah bagi IC. Lepas tu dia tanya diorang ada IC, oh tak bawa dompet. Sebab dia memang bergaduh-gaduh, lepas tu terus ikut. Dia macam tu rushing lah. So okay, lepas tu ayat dia, dalam rukun kahwin, dalam rukun nikah tak ada pun IC, sah je macam tu lah. Betul.
dia mati lah kat situ, dia bawa ke scene lain kan. Cuma itulah, dia karakter tu membawa peranan lah untuk membawa kenapa cerita tu jadi macam tu lah. Tapi konflik yang dia bagi tu memang saya salute lah, best lah. Cerita dia korang kena nilai sendiri dan tengok sampai habis lah. Cuma isu tu best untuk di highlightkan, untuk kita buka buku balik, cari balik info pasal benda tu lah. Mic. Dah biasa gantung. Aduh. Mana kita punya ni, tak ada ke? Pegang lah. Saya kena mic, saya kena ni sebab nak kawal tepi ni. Okay, bila cerita tentang Netflix based on cerita-cerita yang true story, Cik Nak sini suka cerita yang true story. Dia macam banyak lah kalau tengok sebab apa? Relate dengan kehidupan kita macam tu. Bukan, macam yelah, kalau satu cerita tu dia akan tulis based on true story. Tak tahu, Cik Nak memang lebih suka nak tengok daripada cerita yang fiction, dibuat ke apa kan. Reka-reka. Atau Banyak. mungkin setengah orang dia tak suka sangat, terlalu betul story tu sebab hamba. Setuju tak? Depends pada orang. Antaranya Cik Nak pernah tengok cerita, Tapi dia ada beza kan, based true story, inspired by true Inspired lain, Ah. true story tu lain lah. Tapi true story pun sebenarnya kalau nak tengok kebanyakan cerita di Netflix semuanya diolah balik. Tak ada pun 100% true. dramatik sikit lah. yelah, tapi kebanyakan yang biasa Cik Nak tengok based on true story. Contohnya cerita pasal apa ada satu rompakan dekat bank dekat belah-belah negara South Africa belah sana tu. Cerita tentang apa dia memperjuangkan bangsa dia, bangsa orang kulit hitam ni. Lupin. Lupin. Bukan Lupin, ada satu lagi yang dia Lupin ke lupa? Dua lipa. Lupin Idris Elba tu kan. Dia bukan, ini memang pelakon rasa belah-belah Afrika tu. Based on dia punya essence semua tu kan. So memang itu sejarah. Itu cerita sejarah yang dilakonkan balik. Difilmkan balik. Ui, Afrika artis abang tengok cerita. Tak adalah, benda lalu. Lepas tu bila tengok based on true story, tu yang nak tengok. Sebab kita tak silap Cik Nak tahu sejarah tentang benda tu, tapi tak ingat sejarah apa. Tapi menarik Pasal rompakan. Dia nak hak orang kulit hitam ni untuk orang kata apa, diberi keistimewaan lah. Sama macam kulit orang putih. Lebih kurang Kulit orang putih. Betul. So dia jadikan dia masuk satu bank. Okay. Tapi dia memang ni jadikan sejarah. bank tu sebagai hostages dalam tu. Dah macam Money Heist pula. Tapi bukan lah. Tapi bukan lah. Tapi best lah, bila tengok cerita tu best. Ada lagi beberapa cerita yang tahu je nak suka based on Tapi true kan story. contoh macam kalau korang tengok cerita Pearl Harbor kan. Pearl Harbor tu adalah cerita yang menukar sejarah. Tak silap Pearl Harbor Amerika kalah. Yang sejarah betul. Sebetulnya. Dia kalah. Tapi dalam cerita tu dia menang. Nah, biasalah tu. US kan, kita tahulah dia sentiasa membuat propaganda kan. Dia nak dia kena menang ban. je. Dia macam cerita ni lah. Mampus lah. Macam apa tu, Malbat Bakara. Malbat tu kan. Bakara. Kan itu kan Black Hawk Down dulu. kan banyak cerita lebih pada dia orang. Itu yang kita buat balik cerita tu kan, misi Malbat tu Betul. kan. Cerita Kita sebenar. betul sebenar. Tapi itu lah kalau kita tengok cerita Malbat kan, bayangkan cerita tu berlaku pada 19 lebih lah, 80 ke 1990 lebih kan. Ketujuh tak tahu kita tengok balik cerita tu kan. Tapi pengiktirafan tu lambat gila. Kan, maksudnya perwira-perwira yang dalam tim Malbat tu dah ada yang tak ada dah apa semua kan, tapi baru diiktiraf dan dibagi apa benda lah kan, anugerah dan sebagainya kan. Macam tu sekali lah ada orang pundek. Astagfirullah. Dipundek kan. Okay, itu cerita tentang Netflix lah kan. Tadi just intro lah sikit. Tapi kan masa saya bagi cerita tadi tu, abang ada cakap kan, ni memang dekat hati-hati semua kan. Ingat tak ada satu cerita dekat Malaysia. Cerita apa? Satu penyanyi nasyid dia kahwin dengan ahli perniagaan. Berlaku benda yang sama juga, lebih kurang macam ni. Dia lebih kurang macam ni cerita dia. Saya cerita ni dari segi orang luar lah, daripada audience yang membaca dan follow. Dan sebab benda tu memang rare, tapi apa yang dia buat bagi saya betul. Cuma bila kita berdepan dengan sesuatu yang benda-benda pelik-pelik ni kan, nanti kita macam bukan nak pergi bertanya dulu, main-main meredah je. Dia cerita macam ni.
Yang ahli perniagaan ni, dia tak silap dia adalah janda. Janda ke balu, apa beza dia? Balu meninggal kan? Balu Ah, ada so anak. Mike. Oh. Okay, dia janda. Lepas tu Berat yang Mak ni. lepas tu yang laki tu dia belum berkahwin lah. So dia berkahwin. Tapi dia meragui status isteri dia ni. Sebab dia berkahwin dekat Thailand, tapi dia bercerai di Malaysia. Dia tak daftarkan perkahwinan dia tu dekat Malaysia. Jadi adakah penceraian dia tu sah? Sebab tak ada data kan. Macam tu lah. So masa dia tengah cari jawapan ni, dia tengah bertanya dengan orang ni, tengah mencari jawapan undang-undang dan sebagainya, si isteri ni pula dia tak menyabar. Mungkin dia tak dapat lah kan. So dia canang satu media. Dia main media, Mat. Dia main media. Tak dapat apa. Tak dapat lah suami dia tu. Dah kahwin lah. Lepas tu dia pergi cerita lah pasal ni lah itulah. Sampai cerita bawah kelambu pun dia nak tease juga. Tak dapat apa nafkah batin lah, benda semua. Pumpah. Habis cerita, ending dia adalah penceraian dia tu sah. Sebab apa yang saya faham daripada cerita filem yang saya tengok tadi, sebab dia kahwin dekat Thailand. Sebab saya pernah masa isu ada juga kan anak artis kan yang kahwin dekat Thailand baru-baru ni. Saya ada tengok satu komen daripada Ustaz Azhar Idrus, which is dia cakap kahwin dekat Thailand sah, tapi melukakan hati mak bapak dosa besar. Kahwin dekat situ sah. So berbalik cerita yang tadi tu, okey, perkahwinan dia sah, jadi penceraian dia pun sah. Tapi disebabkan suami dia pun tak tahu ni cerita antara diorang kan, diorang tak bagi tahu ke apa. Jadi diorang tak ada kesefahaman kat situ. Yang ni pergi cerita-cerita. So yang suami decide untuk berpisah sebab atas dasar sewaktu engkau masih lagi isteri aku, engkau tidak menjaga aib suami, mencanang satu Malaysia. So dia berpisah. Siapa yang tahu lah cerita ni. Kira buka aib juga Yes. Sebab tak tahu, mungkin I don't know, mungkin dekat bahagian side isterinya mungkin dah call tak angkat kan. Jadi stress semua. Lepas tu dengan family pun push semua kan. Sudah lama cerita ni. Lama tahun dah. Dah lama cerita ni. Tapi itulah, bila saya tengok filem tu, mengingatkan saya balik pasal cerita ni. Apa Ustaz Azhar cakap tu? Ada pasal video tu tapi tak tertekan lagi. Ustaz Azhar itu So cakap kalau sah, makanya antara sah dan juga dosa besar, mana satu yang macam mana? Maksudnya macam ni, perkahwinan itu sah. Yang kata tak ada wali tu tanpa berwali. Yes. Kecuali wali tu dah ni lah. Tapi dia sah sebab ni tak tahu dah lama kan. Sebab kita pun tak nak kahwin lain dah. So dah tak ingat dah dia punya rukun apa. And apa dia kena ada wali, ada ni macam tu kot. Lepas tu even semudah ini je Islam. Contoh kan, kita bagi aku nikahkan kau ni, saya terima seperti mana yang dicakap, pun sah juga sebenarnya. Kau tak dengar aku terima pun dah sah. Yes. So benda tu sebenarnya sebab itulah dia punya benda-benda tu dia kata perkahwinan tu sah, tapi dosa besar lah sebab guriskan hati mak lah terutamanya kan. So benda tu maksudnya di luar pengetahuan lah. Yes. Rasanya okay, minta maaf lah. Dan of course penting restu mak ayah ni kan. And kita yang bukan, macam mana cakap kita nak hidup sorang-sorang kat dalam dunia ni, secara masa bujang-bujang tu nak belajar pun restu mak ayah, dia redha, dia doa untuk kita belajar pun jadi sebab kita berjaya. Ini kan pula nak berumah tangga yang melibatkan perasaan dan hati dan keluarga yang lain lagi lah. So itulah dia punya ini cerita dia tentang tu lah kan. Yang tu mana banyak cerita ni. Banyak Malaysia ni banyak cerita.
Dua orang tu lah, anak kepada tu. selebriti kita lah. Yes. Sangat muda. Dan bila dengar isu-isu macam ni macam quite shock juga sebenarnya. Tapi Betul. itulah. Kenapa pilih macam tu Kenapa dia pilih jalan gitu Tapi kena ada kursus kahwin tak? Ambil kursus kahwin tak orang tu? Saya tak tahu lah. Sebab dia kan kat Golok. Kena tanya sekejap. Kena cari. Kang bini saya cari. Kau apa lah pasal ni? Kat Golok tak ada ke perlu requirement untuk khusus kahwin untuk orang-orang dia kan? Tak tahu lah. Mungkin sebab tu. Rasa tak perlu kalau macam tu. Ya, sebab rasanya kursus kahwin itu pun hanyalah untuk undang-undang yang dekat Malaysia. Undang-undang syariah Malaysia dekat saja. Malaysia. Macam kalau nak kahwin kau dah ada ni. Terbalik. Tolong lah cari stand. Tolong lah. Nasib baiklah aku ada headphone. Apa lu cakap tak dengar ni? Tapi hangat juga topik tu, isu tu agak hangat. Hangat. Tak apalah. Mana yang tahu, kita rakyat Malaysia yang tahu, mungkin anak-anak muda yang tengok mungkin boleh jadikan sebagai satu iktibar, pengajaran, ibrah dan sebagainya lah. Ya, betul. Sebab benda-benda ni lah macam kena banyak reference. Macam Ustaz Zaidrus pun dah sebut tentang video tadi lah. So kita sebagai orang yang mungkin adik-adik yang tengok muda, darah muda, kita faham. Kita pun pernah mengalui darah muda. Saya muda lagi. Saya muda lagi. Saya darah muda lagi. Alah. So kena Sebab tu tak tahu ni nak balas apa yang korang borak ni. Muda sangat. Tak erti. kena banyakkan apa orang kata, rujukan lah kepada orang-orang yang lebih tahu, lebih alim. Dulu masa belajar-belajar dulu kan, sini-sini saya selalu cakap macam ni. Kita ada fitrah tau. Kita ada fitrah. Bila kita buat sesuatu tu dalam keadaan yang berdebar-debar, take a break sekejap. Sebab mesti ada silap kat situ bila berdebar-debar. Kita berhenti seketika. Dia berdebar. Berdebar kan? Berdebar. Betul, rasa dia gugur kan tadi. Rasa dah lama kan. Bukan berdebar-debar itu. Dia macam ada perasaan tu akan datang. Ya, Perasaan betul, tu betul. datang. Tapi kita kena take break je. Berdebar kan dia. Okey lah. Aku ingat nak berjalan je, tapi diorang minta ni pula kan, break kan. Kita break je lah. Kita break Okay, jap. jangan ke mana guys. Jumpa selepas ni. Sambung kembali.